Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa usallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Sri Zamri, Kak Ade, Menteri Luar, Tuku Zafrul, Miti, dan Tuku Zafrul, ya, Menteri Pelaburan, Perdagangan Industri. Dia kena baru sampai je, saya tak minta dia berucap. Selalu saya minta Menteri berucap. Khairul Firdaus, Timbalan Menteri Pelancongan, beri baru bangun dia orang tak nampak. Duta Besar Datuk Wan Zaidi berucap sebentar tadi. Ada 4 ahli parlimen yang bersama saya. Tok Syam tampil. Tengok saya jaga, saya sebut UMNO dulu tak? Nak jaga. Yang Ulu Langat tak payahlah, orang terkenal semua lah. Sani, Rara Bentung dan Said Ibrahim Ledang. Pegawai untuk Norman dan semua kawan-kawan, terima kasih kerana bantu menyelenggarakan majlis yang agak santai, bertemu dengan keluarga Malaysia di sekitar Riyadh. Terima kasih khususnya kepada Datuk Wan Zaidi dan seluruh keluarga kedutaan yang bekerja cukup lumus untuk memastikan perjalanan sidang dan juga lawatan baik. Seperti mana disebut Saudara Zamri, sidang ini GCC ASEAN pertama kali. Sidang kedua diputuskan tadi akan diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 2025, insya-Allah. Dan Putera Menteri Muhammad bin Salman telah bersetuju menjadi host yang pertama dan menyelenggarakan dengan baik. Dan saya berkesempatan juga adakan pertemuan ringkas beberapa isu kerjasama Malaysia dengan negara lain dan juga perbincangan mengenai perkembangan mutakhir penindasan ke atas rakyat Gaza. Saya jumpa Muhammad bin Zayed Emirat, Amir Khatar tadi, dan juga Raja Bahrain. Selain daripada Putera Muhammad bin Salman. Dan tentunya kita tak boleh elak daripada bincang isu yang sangat hangat dan mengunsingkan kita dengan keganasan berterusan Israel ke atas rakyat Palestin, khususnya di Gaza. Dan sebab itu juga lah saya diundang selepas pada hari ini, esok dianggap kunjungan rasmi ke Arab Saudi dan adakan pertemuan dengan Putera Muhammad bin Salman. Lepas itu saya akan berlepas ke Istanbul untuk adakan perbincangan dengan Presiden Tayyip Erdogan. Kebanyakan khusus masalah Palestin dan Gaza. Dari situ saya akan terus ke Kahira untuk ada pertemuan dengan General Sisi kerana peranan Mesir sangat kritikal untuk laluan Rafah menghantar barang-barang keperluan kemanusiaan, makanan, minuman dan juga perubatan. Isu saudara, umat Islam ini memang dicabar, diuji, dan ia menuntut kebijaksanaan dan kesabaran kita dan ketegasan kita. Sebab itu dalam ucapan saya
mengenai kerjasama ASEAN GCC, saya pertamanya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Perdana Menteri Muhammad bin Salman kerana bersama dengan OIC, Sidangan Negara Islam, mengambil inisiatif menghimpunkan semua negara Islam menyatakan pendirian mereka. Yang kita diwakili oleh Saudara Zamri, Menteri Luar. Dan dalam pertemuan itu ada pendirian yang jelas. Ya, memang masalah Gaza atau Palestin tak boleh selesai hanya dengan bicara soal kemanusiaan. Ini saya sebut juga tadi. Ya, soal prinsip keadilan. Selalu saya gunakan ungkapan politics of dispossession. Apa maknanya? Orang kadang kurang mengerti sebenarnya. Dia bukan soal sentimen kaum, sentimen agama, sentimen Arab. Dia isu Palestin masuk Gaza sekarang adalah isu rampasan hak rakyat, tanah mereka, harta mereka, malah maruah mereka. Human dignity itu dirampas. Bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Sudah 7 dekad. Dan bila ada tindakan umpamanya dari kumpulan-kumpulan Islam ke apa-apa itu dihebahkan. Satu dunia barat guyuh rendah tentang apa yang dikatakan keganasan satu pihak. Padahal kezaliman harian, rampasan tanah, settlement, pembunuhan anak-anak wanita, penghinaan berterusan puluhan tahun tidak mengesankan. Sebab itu saya katakan, mana dia kemanusiaan kita? Mana dia yang dikatakan humanity kita? Jadi ini menyebabkan kita harus bersuara. Dan alhamdulillah, seperti mana disebut oleh Menteri Luar, bukan kita nak jadi jago atau kita ada peranan. Banyak masalah dalam negara pun Malaysia belum selesai. Jadi orang kata mengapa kita sibuk soal lain, tapi ini tanggungjawab kita. Untuk menyuarakan, untuk menyatakan bahawa kita bersama. Ini peranan dimainkan oleh negara-negara Arab yang menjadi jiran. Sebab itu saya ambil waktu menemui sebanyak mungkin tokoh-tokoh daripada GCC tadi untuk menyatakan penghargaan dan minta tindakan terus, dan kami memberi sokongan apa sahaja yang perlu kita lakukan untuk mendorong mereka berbuat sesuatu yang lebih baik untuk menyelamatkan rakyat yang sekarang terdera dalam satu sistem penjara yang kejam di Gaza. Jadi mudah-mudahan langkah kecil kita ini dapat membantu dan memberikan dorongan kepada rakan-rakan kita yang lain. Dan sehingga semalam sempadan Rafah belum dibuka. Yang diluluskan kecil sekali. Yang diperlukan bantuan banyak sekali. Yang sakit itu puluhan ribu, yang cedera, yang meninggal, yang tidak ada minuman dan makanan dan bekalan elektrik. Tapi demikianlah saudara, bagi kita yang ada sedikit rezeki, ada sedikit kemudahan, ya, manfaatkanlah waktu sebaiknya, ada insaf, dan mana yang kita harus bantu, mana yang harus kita didik, supaya ada kesedaran yang lebih meluas dan masa depan yang lebih terjamin. Baik. Di Malaysia kita alhamdulillah ada kerajaan yang stabil. Walaupun dia ada campuran, ada Pakatan Harapan, ada UMNO Barisan Nasional, ada GPS Sarawak, JRS Sabah, dan beberapa kumpulan kecil. Dan sudah pecah 10 bulan, hampir setahun. Kita cuba yang pertama ialah menstabilkan politik negara. Kita boleh tukar Perdana Menteri tiap tahun. Jadi saya gurau lah, saya ingat ini Perdana Menteri ini insya-Allah sampai habis
pilihan raya ke-16 lah. Doa bagi selamat insya-Allah. Tetapi untuk apa politik itu stabil? Supaya kita boleh arah negara kita ini kepada dasar yang jelas. Dan di antara keutamaannya ialah pertumbuhan ekonomi, memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih segar. Karena ini akan menjamin banyak hal. Dan pertumbuhan ekonomi itu apa? Pertumbuhan ekonomi ini untuk keselesaan rakyat, pekerjaan mereka, mutu pendidikan, mutu kesihatan, dan nilai. Supaya kita tidak hanya tegakkan satu negara biasa, tapi negara madani, maknanya negara yang maju dari segi ekonomi, ada pemerkasaan budaya, tetapi ada nilai yang kita nak terapkan. Nilai manusiawi, nilai yang diteraskan dalam walaqad karramna bani Adam. Allah angkat darjat. Kerana apa? Kerana akhlak dan nilai mereka. Maka rakyat harus bersatu. Bukan kita pilih untuk mewakili mana-mana kaum atau keturunan kita. Dan kita warisi satu sistem politik dan sejarah dengan pelbagai kaum, pelbagai agama. Kepintaran kita, kebijaksanaan kita, hikmah kita ialah mengemudi dengan sebaik mungkin supaya stabil dan boleh kita rangkul semua kekuatan ini. Dan inilah yang kita lakukan beberapa perubahan dalam negara. Saya harap rakan-rakan di Arab Saudi, khususnya Riyadh, ikuti sikit sebanyak. Tentunya 10 bulan itu singkat. Ada kelemahannya, ada kekurangannya. Nak tentukan urutan keutamaan, bagaimana kita fiqh aulawiyat ini, itu semua hal-hal yang kita harus putuskan bersama. Tetapi bagi saya pendekatan saya jelas. Negara mesti stabil. Negara mesti tegak atas dasar hukum. Amalan untuk jadikan kuasa dan jawatan untuk memperkayakan diri, menggondol kekayaan dengan cara rasuah ataupun salah guna kuasa, wajib diberhentikan. Kita tak boleh jadi Perdana Menteri mesti kekayaan sekian banyak. Wajib dihentikan dengan rukun. Negara rukun dan mengikut hukum. Sebab itu saya agak keras dalam hal ini. Walaupun tidak mudah. Kerana orang-orang yang biasa dengan cara lama itu tidak akan senang. Dan tidak akan terima dengan baik. Tetapi saya fikir mandat diberikan, itu kita manfaatkan dengan sebaiknya. Kemudian ada beberapa hal keutamaan. Semua kita pernah mengalami pengalaman di sekolah rendah, sekolah menengah, MRSM atau sekolah menengah sains. Tak ramai di Malay College. Tetapi semua sekolah ada masalah kebersihan dan tandas. Jadi saya mula, orang aneh dia kata ni Perdana Menteri tandas. Saya tak peduli. Mana boleh kita bercakap soal mutu pendidikan, Faculty of Artificial Intelligence dan segala kecanggihan yang kita bicarakan, tapi hal asas kita tak selesaikan. Maka alhamdulillah tahun ini kita dah bereskan 8,600 tandas sekolah seluruh negara. Itu rekod. Belanjanya tinggi. Klinik desa. Tahun depan perumahan pegawai kerajaan, perumahan tentera, perumahan polis, perumahan pegawai penjara dalam keadaan yang sangat teruk. Jadi kita siapkan tambahan 2 bilion ringgit lebih hanya untuk paiki selain daripada membangunkan yang baru. Saya tegaskan hal yang sedemikian kerana kita tidak boleh bicara hanya dasar-dasar atas yang lunak tapi lupa tentang permasalahan yang dihadapi oleh rakyat.
Saya juga tegaskan, sebelum akhir tahun ini, kita mesti noktahkan kemiskinan tegar dalam negara kita. Kemiskinan tegar ni maknanya orang yang fuqara, yang paling miskin, sukar mendapat makanan yang cukup, uniform sekolah, susu bagi bayi, masih ada. Dulu awal tahun saya dapat angka 120-130 ribu keluarga. Sekarang tinggal sekitar 14-18 ribu yang insya-Allah kita boleh selesaikan. Bukan masalah kemiskinan, dia mengambil masa, tapi kemiskinan tegar, tak cukup makan, ataupun OKU dan lain-lain yang memerlukan bantuan. Dan kita bentukkan dana yang cukup. Selain itu, tumpuannya ialah ke arah menarik Malaysia sebagai destinasi pelaburan. Ini Tugu Zafrul tentunya banyak melakukan tindakan perubahan, dan alhamdulillah beberapa syarikat besar dunia telah mula berikan perhatian. Baru-baru ini saya ke Tanjung Malim. Ini bukan pengumuman, ini pelaksanaan projek raksasa menjadikan Tanjung Malim kota automobil di antara kota automobil besar di rantau Asia Tenggara oleh Geely dengan kerjasama Proton. Dan ini termasuk penggunaan mulanya hybrid, kemudian juga EV. Dan dalam kompleks itu termasuk tentunya kilang penghasilannya, tapi juga Center of Excellence Research dan juga University Geely untuk persiapkan tenaga yang mahir dalam bidang kejuruteraan automobil dan related disciplines. Syarikat terbesar microchips yang menyediakan chips dari Jerman, Infineon, berpengkalan di Jerman, baru-baru ini memutuskan untuk menambah pelaburan 5 bilion euro dan telah memutuskan dalam lembaga untuk melaksanakan. Tapi yang menarik bukan sahaja industri microchip, tetapi pertama kali di luar Jerman, khususnya di Malaysia, dipastikan pengeluaran penghasilan front end. Selalunya kita kalau tengok industri kita ni back end ya, jadi maknanya persiapan-persiapan awal yang sebenarnya tidak canggih. Ini pelaburan besar 5 bilion euro untuk front end. Ini sebagai contoh banyak lain-lain yang kita catat. Alhamdulillah, sebab itu saya kata, kalau politiknya stabil, pelaburan datang. Dan dalam kunjungan kita ke beberapa negara lain, China dan baru-baru ini ke Abu Dhabi, terus ya, ada pelaburan Mazda yang bersama dengan Maida untuk pelaburan besar, saya ingat masa itu $8 bilion Amerika. Dan semua ini menunjukkan bahawa kita dalam landasan yang betul. Sebab itu saya katakan rakan-rakan saya dan jemaah menteri, fokus dalam soal ekonomi madani ini, pelaburan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian oleh kerana kita meletakkan satu keadaan yang agak berbeza, madani ini maknanya soal nilai dan akhlak, maka kefahaman tentang Islam dan masyarakat juga ditingkatkan. Saya sebut pada anak tadi, umpamanya ada simpang siur tentang pahaman macam-macam, yang keras, yang pantas ke nak hukum orang saja. Jadi ada perlu asas didikan. Masa saya sering ke sini Riyadh dulu, masa muda dulu, masa Habib, dia ada disebut Daduah Syabab. Masa itu salah seorang profesor usul fiqh, ustaz usul fiqh yang rapat dengan kami adalah almarhum Syekh Taha Jabir Al-Alwani. Saya banyak belajar dengan dia. Kemudian buku dia yang sangat bernilai, Adabul Ikhtilaf fil Islam,
ethics of disagreement in Islam. Maksudnya ada etika perbezaan pendapat. Bukan maki hamun, cerca, hasad, dengki. Maka kita terjemahkan karya itu dan edarkan. Sebab itu saya kata Islam ini mesti dengan keyakinan dan kefahaman. Dan Syekh Taha, saya kebetulan lepas tu dia beralih menjadi ketua Ma'had Al-Fikr Al-Alam Al-Islami, International Institute Islamic Thought. Yang kedua yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan ialah mengangkat tahap kefahaman. Selain daripada Quran asas dan hadis, kita pastikan semua pelajar Islam di seluruh Malaysia meneliti, membaca Matan Arba'in, hadis 40 Imam Nawawi dan termasuk syarahnya. Dan ini kali pertama dalam sejarah negara kita, kerana saya lebih yakin sekiranya kefahaman itu meningkat, dia tidak ada terlalu banyak kecelaruan dalam masyarakat. Kecelaruan itu termasuk soal kaum ke agama ke, itu semua kerana kedangkalan ilmu. Jadi mudah-mudahan pelaksanaan program ini mulai tahun depan 40 hadis untuk semua pelajar Islam di Malaysia akan menunjukkan Malaysia ini ke tahap yang lebih mantap. Ada kesedarannya, bukan hanya dari segi slogan atau gunakan Islam itu sebagai topeng, tetapi menjadikan Islam itu sebagai dasar untuk mengangkat tahap kefahaman. Baik, setakat itu dulu. Kalau ada, sementara saya minta makan. Kalau ada soalan sedikit sebanyak, kalau mengenai ekonomi pelaburan, suruh tunggu Zafrul jawab. Soalan antarabangsa suruh Zamri jawab. Soal politik dalaman, ahli parlimen 4 orang ada. Ya, baik, saya ucap sekali lagi terima kasih. Santai, makan dulu. Lepas tu sementara itu nanti bila ada short break, kita bangun ke sini untuk jawab apa-apa soalan. Sila. Tak payah tunggu mengusi bila makan dulu. Bismillah.